Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar anak-anak tahun 4 bijak 4 cerdik? Baik, hari ini kita nak sambung sedikit tentang pembelajaran kita tentang organ pernafasan manusia. Baik, kalau kamu rujuk dalam buku teks warna merah tu, okey, awak boleh tengok dari muka surat 24, okey, sehinggalah ke muka surat 29. Baik, hari ni cikgu nak cerita semula, nak ulang sedikit ataupun nak bugarkan semula tentang proses pernafasan manusia. Baik, kalau kamu tengok pada muka surat 27 dalam buku teks, okey, dekat situ ada sistem yang berlaku dalam paru-paru kita. Apa yang berlaku? Okey, dalam paru-paru kita, okey, adanya daripada kita tarik nafas. Kalau kita tengok gambar rajah yang cikgu paparkan dalam telefon, okey, kita tarik nafas. Bila kita tarik nafas, kita akan bawa masuk udara yang mengandungi lebih banyak oksigen melalui hidung kita, masuk melalui trakea dan masuk pula ke dalam paru atau peparu. Kemudian kita akan keluarkan. Okey, kita akan bawa masuk lebih banyak gas oksigen, kemudian masuk ke paru-paru dan paru-paru akan bawa semula keluar melalui trakea dan keluar melalui hidung lebih banyak gas karbon dioksida. Okey, baik, mari kita tengok pula pada muka surat 29. Di situ diceritakan, okey, di situ diceritakan kandungan gas yang dibawa masuk ke dalam paru-paru kita seperti yang cikgu ceritakan tadilah. Dan mari kita tengok, hari tu juga cikgu dah tunjukkan simulasi sedikit bagaimana berlakunya pergerakan dada semasa kita bernafas. Baik, angkat tangan, dua-dua tangan awak letak di dada awak. Mari kita buat pergerakan. Okey, sedut nafas atau tarik nafas. Perhatikan, kita akan dapat rasa dada kita mengembang atau dada menaik seperti yang dalam muka surat 31. Lepas nafas. Pada waktu kita melepas atau melepaskan, mengeluarkan udara, pada waktu itu dada akan menurun. Sekali lagi, tarik nafas. Dada kita menaik. Lepas nafas. Dada kita menurun. Inilah yang berlaku semasa kita bernafas. Dalam keadaan biasa, kita tak nampak. Tapi apabila kita tidur, kita akan nampak pergerakan dada kita turun dan naik sewaktu kita menarik nafas dan menghembuskan nafas. Baik, kita tengok muka surat 33, dia berkaitan dengan kadar pernafasan. Okey, kadar pernafasan maksudnya adalah bilangan pergerakan dada kita naik dan turun dalam 1 minit. Kita kata, jom cari nadi. Inilah dia. Okey, kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada apabila naik dan turun dalam 1 minit. Ini berbeza. Waktu kita menonton TV, relax je. Waktu kita tidur, kita dalam keadaan relax atau dalam keadaan santai. Waktu membaca, waktu dalam keadaan kita dalam keadaan biasa-biasa, pergerakan dada naik dan turun ini tidaklah selaju berbanding apabila selepas kita berlari. Pernah berlari kan? Kita main lumba lari, lepas kita lari, kemudian kita akan dapati kita dalam keadaan agak tercungap-cungap. Dan pada waktu itu dada kita mengembang, menaik, menurun dalam keadaan yang lebih laju. Okey, so di sini kita boleh buat satu hipotesis di mana semakin tinggi kadar pergerakan kita, semakin aktif kadar pergerakan kita, semakin tinggi bilangan pergerakan dada. So makin aktif, makin tinggilah, makin cepatlah dia turun naik. Okey, baik. Kalau kita dalam keadaan tidur, sangat perlahan. Okey, itu dia hipotesis tentang kadar pernafasan. Apa dia? Hipotesis dia, semakin aktif sesuatu pergerakan atau aktiviti, makin tinggi kadar pernafasan. Kadar pernafasan apa dia tadi? Bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Contohnya macam mana? Bila kita berlari, bila kita kayuh basikal laju-laju, kadar pernafas kita akan tercungap-cungap. Itu melibatkan kadar pernafasan. Baik, itu saja untuk hari ini. Tengok daripada awal, mula balik daripada awal. Okey, dan faham-fahamkan, baca buku teks sehingga ke muka surat 33. Okey, dan 34. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.